Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Maksudnya, dialah, iaitu Allah, yang telah menurunkan Al-Quran ini dan telah mengutuskan kepada mereka-mereka yang buta huruf, yang tidak tahu membaca dan menulis, seorang Rasul. Dia, iaitu Allah, mengutuskan seorang Rasul kepada orang musyrikin Mekah yang sebahagian mereka adalah buta huruf, dan bersama Rasul itu diturunkan Al-Quran, yang tugas utama Rasul ialah membaca Al-Quran, wa yuzakkihim, dan tujuan Al-Quran dibaca ialah yuzakkihim, membersihkan akidah-akidah orang-orang musyrikin Mekah, dan secara umumnya membersihkan akidah semua manusia yang syirik dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan caranya ialah dengan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Caranya ialah dengan Rasulullah mengajar kepada orang musyrikin kitab Al-Quran satu persatu, bacaannya, kefahamannya dan amalannya sekaligus. Begitu juga tugas Rasul ialah mengajar Al-Hikmah, iaitu sunnah Rasulullah SAW. Dan Allah kata asal orang musyrikin Mekah sebelum diturunkan Al-Quran dan sebelum diutuskan Rasul adalah mereka ni wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Jadi daripada ayat ini cukup jelas bahawa Allah nak bagi tahu tujuan Al-Quran diturunkan ialah untuk menghilangkan kesesatan yang ada kepada manusia. Kesesatan dari segi akidahnya, dari segi amalannya yang jauh terpesong daripada sifat seorang hamba Allah yang sepatutnya hanya menyembah Allah. Jadi berbalik pada tujuan asal Quran diturunkan, bukan untuk dibaca semata-mata, bukan untuk dihafal, bukan untuk dikhatam, tetapi tujuan yang paling besar dan utama ialah untuk membetulkan akidah manusia yang salah, yang syirik, untuk membentuk akhlak manusia daripada akhlak yang buruk kepada akhlak yang mulia. Maka kerana itulah Al-Quran diturunkan. Maka marilah kita sama-sama menginsafi dan memuhasabah diri kita setakat mana kita memahami tujuan Al-Quran diturunkan. Sebab kalau ramai manusia yang membaca Al-Quran, yang mengkhatam Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, memahami tujuan Al-Quran diturunkan, lalu mereka memahami isi kandungannya dan mereka beramal, maka pastilah hilanglah kesesatan, hilanglah kemungkaran, hilanglah kesyirikan, hilanglah kejahilan, kalau mereka memahami tujuan asal Al-Quran diturunkan. Tapi realitinya kebanyakan manusia yang membaca, yang mengkhatam Al-Quran, seolah mereka menganggap Al-Quran diturunkan untuk dibetulkan bacaannya, dikhatamkan, diambil keberkatan. Bahkan ada yang menganggap Al-Quran digunakan untuk merawat penyakit. Maka fahaman itu sudah tersasar. Maka hasilnya ialah berapa ramai, semakin ramai yang membaca Quran, semakin ramai yang khatam Al-Quran, bahkan semakin ramai yang menghafal Al-Quran, tapi masyarakat semakin rosak, akidah masyarakat semakin jauh menyimpang daripada mentauhidkan Allah. Sebab Al-Quran itu telah disalah ertikan ataupun disalah faham tujuan asal diturunkan. Jadi marilah saya menyuruh diri saya dan kepada semua, marilah kita sama-sama menghayati tujuan Al-Quran sebenar diturunkan, iaitu untuk difahami, ditadabbur dan diamalkannya.
Jadi kami pihak Pertubuhan Ghulam Ad-Dakwah Selangor ada mengadakan kelas tadabbur Al-Quran demi untuk mengajak masyarakat supaya memahami isi-isi ayat Al-Quran daripada pencipta kita yang tidak lain dan tidak bukan diturunkan untuk menyelamatkan kita daripada azab neraka dan memberi kebahagiaan yang kekal abadi kepada manusia dengan menganugerahkan syurga. Tapi semua itu tidak akan tercapai melainkan dengan kita memahami, menghayati dan beramal dengan ajaran Al-Quran. Jadi pihak kami mengadakan kelas tadabbur Al-Quran setiap setiap minggu daripada bermula hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Kita ada lebih kurang 7 kelas tadabbur. Pagi Isnin, kemudian Selasa malam, Rabu malam, Khamis malam, pagi Jumaat dan Jumaat malam. Lebih kurang 6 kelas kelas tadabbur, dan juga kita ada juga kelas bahasa Arab iaitu Isnin malam Selasa, Isnin malam Selasa, untuk memantapkan kefahaman tadabbur Al-Quran kita. Maka kita galakkan juga pelajar-pelajar belajar bahasa Arab. Jadi jom kita sama-sama menghayati ayat-ayat Allah supaya akhirnya kita dipandu hidup kita oleh Al-Quran. Dan akhirnya saya nak ingatkan dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quranu syafi'un musyaffa' wa mahilu musaddaq. Faman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Quran adalah syafi'un, akan menjadi pemberi syafaat, musyaffa', yang diterima syafaatnya, iaitu Quran akan pertahankan kita, Quran akan pandu kita sampailah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Ataupun satu lagi, Quran akan menjadi mahilun musaddaq, iaitu Quran akan berdebat, berhujah dengan kita bila kita tidak menghayati dan beramal dengan Al-Quran. Dan Quran adalah bila dia berhujah, bila dia mendakwa kita, dia adalah musaddaq, ia dibenarkan, iaitu Allah akan membenarkan apa saja hujah daripada Al-Quran. Kemudian kata Rasulullah, siapa yang menjadikan Al-Quran di hadapannya, iaitu apa saja aktiviti kehidupannya daripada pagi sampai malam, dia hidupnya berpandu ke Al-Quran. Dia menjadikan Al-Quran di hadapannya, bermakna dia sentiasa mentaati apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul. Maka kata Nabi SAW, Quran ini akan pandunya sampai dia masuk syurga. Sebaliknya, siapa menjadikan Quran di belakangnya, iaitu apa yang diucap oleh Allah dalam Quran, apa yang diucap oleh Rasulullah, dia abaikan, dia tidak laksanakan dalam kehidupannya, walaupun mulutnya membaca ataupun menghafal, maka Nabi memberi amaran, Quran akan mengheretnya sampai ke neraka. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, dulu kami sangat sukar untuk menghafal Al-Quran, tetapi kami sangat senang untuk beramal dengan Al-Quran. Dan kata Abdullah bin Mas'ud juga, akan datang satu zaman, satu masa yang manusia sangat mudah menghafal Al-Quran tetapi sangat sukar untuk beramal dengannya. Ini adalah amaran awal Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang faqih, yang memahami maksud-maksud Al-Quran. Jadi dia seolah dia nampak apa yang akan berlaku, dia akan datang, iaitu ramai yang akan mudah menghafal tapi tak ramai ataupun sedikit sekali yang menghayati, mentadabbur dan beramal. Jadi jom kita sama-sama ikut kelas tadabbur yang dianjurkan oleh Pertubuhan Ghulam Ad-Dakwah. InsyaAllah semoga hidup kita betul-betul dipandu oleh Al-Quran dengan izin Allah, dan kita akan selamat ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.